Muhammad Zamil Aidin. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Sektor pertanian telah memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Pertumbuhan populasi dan perubahan corak makanan menyebabkan pengeluaran pertanian semakin mendapat permintaan yang tinggi. Dalam usaha menghasilkan produktiviti pertanian, penggunaan racun perosak memainkan peranan penting dalam meningkatkan hasil pengeluaran. Keadaan ini menjadikan kebimbangan mengenai penggunaan racun perosak secara berleluasa, di mana ia mewujudkan risiko kepada pengguna, di mana ia boleh membahayakan kesihatan dan juga alam sekitar. Walau bagaimanapun, peranan racun perosak dalam sistem pengeluaran pertanian terus berkembang dan penggunaan racun perosak masih diperlukan dalam sektor pertanian. Oleh itu, pelbagai kaedah dan inisiatif dalam perlindungan tanaman tidak menggunakan bahan kimia telah dilaksanakan secara teknikal dan ekonomi. Itu sahaja dari saya. Racun makhluk perosak digunakan untuk membasmi makhluk perosak dan mengganggu kehidupan harian manusia. Terdapat beberapa jenis racun yang digunakan untuk membasmi makhluk perosak, misalnya tikus, anak-anai, nyamuk dan sebagainya. Di Malaysia, racun makhluk perosak digunakan secara meluas bagi mengawal populasi spesies makhluk perosak tersebut daripada merosakkan tanaman dan kediaman manusia. Hasil kajian mendapati bahawa 98 daripada 112 sampel sayur dan 11 daripada 20 sampel beras yang dijual di pasar raya mempunyai kandungan racun makhluk perosak yang tinggi. Sorotan daripada itu, proses mengimport sayur ke luar negara menjadi terjejas akibat berlaku penolakan kerana kandungan racun makhluk perosak tinggi di dalam sayur tersebut. Assalamualaikum. Saya Muhammad Yusof bin Muhammad Yaman. Saya akan menjelaskan tentang salah satu metodologi kajian yang telah kami jalankan, iaitu dengan kaedah temu bual. Kami jalankan beberapa temu bual dengan pelajar di UTHM Cawangan Paguh. Dan kajian ini kami dapati bahawa pelajar di sini telah sedia maklum tentang keburukan racun perosak yang digunakan oleh petani di negara kita. Pelajar yang kami telah temu bual mencadangkan kerajaan dan pihak berkuasa melakukan kempen kesedaran kepada para petani dan juga orang awam, menekankan penggunaan pelitup hidung, memantau penjualan racun perosak yang tidak sah supaya kesihatan petani sentiasa terjaga. Dan dalam masa yang sama, menjaga alam sekitar agar kehidupan liar juga sentiasa selamat dan terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya kita bergerak kepada borang soal selidik. Jadi kumpulan kami telah pun mengedarkan beberapa soalan dalam bentuk Google Form dan telah pun diedarkan untuk pelajar UTHM menjawabnya. Jadi kumpulan kami telah pun berjaya mengumpul sebanyak 105 responden. Jadi soalan pertama yang telah pun kami tujukan kepada mereka ialah, adakah Malaysia ataupun adakah anda tahu tentang keburukan penggunaan racun perosak di Malaysia? Jadi rata-ratanya 100% responden telah pun menjawab ya. Maknanya mereka semua tahu tentang keburukan penggunaan racun perosak di Malaysia. Kemudian soalan seterusnya, responden berasal daripada bangsa apa? Jadi kalau kita dapat lihat di sini dicatatkan bangsa Cina mendominasi catatan ini dengan peratusan 32.4%, iaitu peratusan tertinggi, diikuti dengan bangsa Melayu, India dan lain-lain. Soalan seterusnya, adakah anda pernah terlibat dalam sektor pertanian menggunakan racun perosak? Jadi daripada 105 responden, 57.5% menjawab ya, manakala 42.5% pula menjawab tidak pernah terlibat. Seterusnya soalan, adakah anda pernah menggunakan racun perosak sebelum ini? Jadi 57.5% menjawab ya dan 42.5% menjawab tidak. Soalan seterusnya, apakah langkah-langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengawal penggunaan racun perosak di Malaysia? Jadi daripada 100 responden telah pun kami terima, 67% menjawab mengharamkan penjualan racun perosak yang tidak lulus adalah langkah yang terbaik, diikuti dengan penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat oleh pihak kerajaan, dan baki selebihnya pula mengatakan bahawa kempen kesedaran adalah langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengawal penggunaan racun perosak.
Soalan seterusnya pula, apakah kesan buruk yang anda tahu apabila petani menggunakan racun perosak dengan cara yang tidak betul? Jadi kalau kita dapat data di sini, ada beberapa responden yang menyatakan bahawa menjejaskan kesihatan. Jadi kalau kita dapat di sini, menjejaskan kesihatan, membunuh binatang, menyebabkan pencemaran alam merupakan antara peratusan tertinggi jawapan yang telah diberikan oleh responden. Dan ada juga jawapan lain, antaranya adalah pencemaran air, pokok akan mati, kerosakan tumbuhan dan juga akan membunuh binatang. Soalan seterusnya, selain daripada kempen kesedaran, langkah-langkah yang terbaik, apakah langkah-langkah yang terbaik yang boleh dilakukan pihak kerajaan bagi memastikan alam sekitar tidak terjejas? Jadi kami telah pun melakukan dua pilihan jawapan, iaitu pilihan jawapan pertama, di mana pilihan jawapan ini merupakan pilihan jawapan yang paling tinggi yang dipilih oleh responden-responden, iaitu sebanyak 58.5%, iaitu memantau penjualan racun perosak yang tidak sah. Diikuti dengan 41.5%, iaitu mereka mengatakan bahawa kerajaan perlu mengeluarkan operasi atau prosedur operasi standard dan selamat tentang penggunaan racun perosak dalam kalangan petani. Seterusnya, apakah tindakan yang terbaik bagi petani supaya mereka lebih selamat bagi masa jangka yang lama? Jadi daripada 100 responden, 63.2% mereka menjawab memakai pakaian untuk seluruh badan adalah cara yang terbaik, diikuti dengan kerap melakukan sanitasi badan setelah menggunakan racun perosak, dan bakinya adalah petani perlu pelitup muka ketika menggunakan racun perosak. Okey. Soalan seterusnya pula ialah responden daripada fakulti mana. Jadi daripada 108 responden yang telah pun kami terima, kesemuanya daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan FTK. Dan soalan terakhir pula ialah berapakah umur kesemua responden yang telah menjawab soalan. Jadi 30.4% merupakan responden yang berumur 21, diikuti dengan umur 20, lebih daripada 23, dan persen yang paling kecil ialah umur 22 dengan 17.9%. Sekian daripada saya, terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan balik kepada perbincangan. Yang pertama, majoriti responden mengetahui tentang keburukan racun perosak kerana mereka telah menerima pendedahan daripada media cetak dan media massa. Yang kedua, seramai 60 orang responden, iaitu majoriti, pernah menggunakan racun perosak. Hal ini menunjukkan bahawa racun perosak merupakan salah satu keperluan bagi melindungi tanaman dan tumbuh-tumbuhan kita daripada dimakan oleh serangga-serangga. Dan yang terakhir, majoriti responden memilih pengharaman racun-racun perosak yang tidak sah oleh pihak kerajaan sebagai salah satu tindakan yang boleh dilakukan. Hal ini kerana pelbagai jenis racun perosak yang dijual di kawasan pedalaman menawarkan harga yang murah, akan tetapi racun perosak ini mampu membahayakan kesihatan manusia dan juga haiwan. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan analisa kajian yang telah kumpulan kami buat, iaitu temu bual. Yang pertama, kesan buruk racun perosak ini kepada badan manusia, iaitu akan merosakkan sistem paru-paru manusia dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua ialah kesan buruk terhadap binatang dan komposisi tanah yang akan menyebabkan tanah itu tandus dan tidak subur pada masa akan datang. Cara untuk mengurangkan racun perosak ini kepada manusia, yang pertama ialah mengadakan kempen kesedaran bahawa racun perosak ini sangat berbahaya kepada manusia. Yang kedua, orang yang menggunakan racun perosak ini mestilah memakai pakaian yang boleh menutup badan sepenuhnya supaya racun tersebut tidak terkena badan dan akan mengakibatkan kesan yang buruk pada masa mendatang. Yang ketiga, melakukan sanitasi selepas menggunakan racun perosak. Dan yang keempat, kerajaan perlulah memantau penjualan racun perosak yang tidak diluluskan. Seterusnya, mengenai soal selidik. Berdasarkan data yang kami kumpul, responden terdiri daripada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Kesemua responden mengetahui keburukan akan racun perosak.
seramai 57.5% daripada responden pernah terlibat dengan racun perosak dalam sektor pertanian. Tambahan pula, seramai 57.5% responden menunjukkan bahawa mereka pernah menggunakan racun perosak. Tambahan pula, seramai 67% responden bersetuju untuk mengharamkan penjualan racun perosak yang tidak lulus. Akhir sekali, seramai 63.2 responden bersetuju supaya petani memakai pakaian yang lebih bertutup sebagai tindakan yang terbaik agar mengelakkan kesan-kesan yang tak diingini. Berdasarkan gancat, kita boleh tengok pada minggu 1, minggu 2 adalah briefing mengenai project report. Manakala untuk minggu ketiga, minggu keempat dan minggu kelima adalah pembincangan mengenai tajuk. Minggu kelima adalah proposal pembentangan presentation berdasarkan tajuk yang dipilih. Manakala progress presentation pada minggu ke-6 dan minggu ke-7 adalah membuat soal selidik dan juga temu bual. Manakala untuk minggu 8 kami ada mid-sem break. Minggu 9, minggu ke-10, minggu ke-11 adalah pengumpulan data mengenai soal selidik. Maka dengan itu pada minggu ke-11 adalah pembentangan terakhir mengenai report dan data yang sudah kami kumpul. Jadi sekarang saya Muhammad Firdaus bin Abdul Rahim akan menerangkan tentang kesimpulan yang terakhir sekali, iaitu kajian yang kami dapat bahawa tahap kesedaran kerajaan mengenai risiko penggunaan racun perosak di Malaysia adalah tahap sederhana. Oleh itu, pihak agensi-agensi berkaitan seperti IADA iaitu Integrated Agriculture Development Area, Jabatan Pertanian dan umumnya pihak kerajaan perlu mengambil tugas utama bagi melakukan usaha-usaha agar kesedaran dalam kalangan petani mengenai risiko atau bahaya akibat dari penggunaan racun perosak yang tidak selamat terus berada pada tahap yang lebih baik. Ini sekaligus dapat meningkatkan semangat mereka untuk lebih berusaha menitik beratkan risiko racun perosak terhadap alam sekitar dan kesihatan awam. Itu saja pembentangan daripada kami.